Dan apabila perkataan ataupun kalimah yuwaswisu dengan tuwaswisu dimaknakan dalam ayat ini sebagai bisikan, boleh tak para jemaah bunyikan pada diri sendiri, kalau kita sebut bisikan ni, macam mana bunyi dia? Bukankah apabila kita sebut perkataan ini dengan hak tajwidnya, tuwaswisu, bunyi angin itu sudah memaknai gambaran makna bisikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anta rabbuna la ilaha illa anta khalaqtana wa nahnu ibaduk wa nahnu ala ahdika wa wa'dika mastata'na. Na'udzu bika min syarri ma sana'na, nabu'u laka bi ni'matika 'alaina wa nabu'u bi dhunubina faghfir lana fa innahu la yaghfiru adh-dhunuba illa ant. Allahumma inna nas'aluka khaira hadhihi al-lailah فتحها ونصرها ونورها وبركتها وهداها ونعوذ بك من شر ما فيها وشر ما بعدها. اللهم آمين يا أرحم الراحمين. وقال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ إِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ. Sadaqallahul azim. Wa qala ar-rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam: ma min syai'in athqalu fil mizani min husnil khuluq, atau kama qala rasul sallallahu alaihi wasallam. Segala puji dan pujian kita rafakkan ke hadrat Allah Azza wa Jal atas limpah rahmat, keizinan dan perkenan darinya jualah yang masih lagi menganugerahkan kepada kita kesempatan untuk kita terus berada dalam pinjaman baki umur kita hinggalah ke saat ini. Dah memasuki satu bulan yang mulia selepas daripada bulan Safar. Maka mudah-mudahan semakin dekat kasih sayang, kecintaan kita kepada Nabi SAW, dan bukti lafaz cinta dan kasih itu diterjemahkan apabila kita benar-benar mencontohi Rasulullah SAW pada apa yang dimaknakan mengenai as-sunnah itu, iaitu daripada kata-kata baginda, sabdaan baginda, perbuatan baginda maupun ikrar baginda itu
bahkan yang menyeluruh daripadanya adalah segala sifat kemuliaan dan kesempurnaan insan pilihan yang Allah telah utuskan untuk kita contohi dan ikuti. Berdasarkan ayat yang ke-16 daripada surah Qaf yang telah kita bacakan sebentar tadi, yang dapat disambungkan ke layar ataupun skrin televisyen di hadapan para jemaah sekalian, kiri dan kanan. Ayat yang bermaksud, dan sesungguhnya kami, yakni Allah Subhanahu wa taala, di dalam kekuasaannya telah menciptakan manusia, dan kami mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya. Kita lihat kalimah yang kita paparkan pada skrin televisyen itu. Di manakah persamaan kalimah yang kita boleh temui di dalam Al-Quran sebagaimana kalimah ini? Wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh. Yang kita nak garis bawahkan untuk perbincangan malam ini adalah kalimah tuwaswis. Ada kalanya kalimah-kalimah Al-Quran yang dibaca secara sebutannya dari aspek fonetiknya, apabila ia disebut dengan hak dan kaedah yang menepati kalimah itu untuk dilafazkan, maka ada perkataan dan kalimah yang tertentu atau kalimah yang tertentu ia sudah pun menggambarkan maknanya. Kita akan temui kalimah yang hampir sama tetapi ganti namanya berbeza, iaitu dalam surah An-Nas. Apabila kita baca ayat allazi yuwaswis, kalimah ni tuwaswis, bezanya huruf ta dengan huruf ya saja. Dan apabila perkataan ataupun kalimah yuwaswisu dengan tuwaswisu dimaknakan dalam ayat ini sebagai bisikan, boleh tak para jemaah bunyikan pada diri sendiri, kalau kita sebut bisikan ni macam mana bunyi dia? Bukankah apabila kita sebut perkataan ini dengan hak tajwidnya, tuwaswisu, bunyi angin itu sudah memaknai gambaran makna bisikan itu. Tetapi menerusi ayat dalam surah An-Nas yang kita bacakan ini, yang kita lihat persamaannya ini, Allah Subhanahu wa taala telah mengumumkan makhluk yang berasal daripada keturunan iblis yang dinamakan sebagai Al-Khannas min syarril waswasil khannas. Al-Khannas ni, minta maaf kalau saya sebut, dalam parlimen syaitan. Portfolio Al-Khannas ni adalah sentiasa menghadirkan bisikan, rasa yang berbolak-balik ataupun lintasan.
Seingat saya bulan lepas, kita kupaskan makna zarrah daripada hadis Nabi SAW yang bermaksud tidak masuk syurga barang siapa yang di dalam kalbunya itu walau sebesar zarrah atau seberat zarrah ataupun sebanding zarrah. Yang saya kupas satu persatu, zarrah itu difahami pada zaman awal pentafsiran Al-Quran dan hadis sebagai debu. Dan berada kita pada zaman revolusi industri yang kelima hari ini, kita tak sebut dah elemen debu itu sebagai elemen yang paling halus. Bahkan wabak yang menjangkiti manusia daripada penularan dan penyebaran virus itu apabila berlaku saja replikasi, akhirnya menjejaskan tubuh badan yang pada asalnya peranan tubuh badan kepada virus itu adalah host sahaja. Yang kita sendiri tak boleh hidu kehadiran virus, kita pun tak nampak kewujudannya, kita tak dengar kedatangannya, kita tak boleh rasa dengan lidah, tetapi ia wujud dan ia boleh ada. Memerlukan alat lain untuk melihat bagaimana rupa bentuknya, gambarannya. Kalau itu pun sudah cukup mikro nak menggambarkan betapa halusnya partikel itu, apatah lagi yang disebut dalam hadis Rasulullah SAW, walaupun hadir satu lintasan saja pada nurani manusia itu rasa sombong, agak-agak ada indikasi tak ataupun ada tak alat yang boleh sukat rasa lintasan itu? Tak ada. Maknanya yang disebut oleh hadis Nabi SAW ni nak dibanding dengan virus tu, hadis ni lebih beyond lagi. Sebelum cerita kita manusia menemui virus, itulah mukjizat kalau kita benar-benar memahaminya secara dasar. Apa yang diungkap oleh wahyu itu sememangnya akal manusia belum sampai untuk memikirkannya, dan apabila manusia menemui keadaan yang hampir sebanding dengannya, maka manusia mula berfikir tentang kebenaran itu. Tak ada alat yang boleh ukur rasa sombong seseorang itu yang hanya terlintas dalam nuraninya itu. Walaupun kalbu itu dimaknai sebagai organ jantung, bukan hati. Kita bincang bulan lepas. Tetapi sebutannya hati. Terjemahan kitabnya hati. Walhal hati itu secara organnya adalah liver. Bagaimana kita nak faham makna yang digambarkan itu? Saya bawa analogi yang mudah. Apabila manusia ini boleh terbit daripada rasanya itu, ekspresinya itu sama ada marah, suka, sayang. Bila kita marah pada orang, apa istilahnya? Sakit? Sakit hati. Kita tak cakap sakit jantung Pakcik Sakit jantung IJN Pakcik. Kita sayang, kita suka pada seseorang, kita sebut jatuh hati. Kita tak cakap jatuh jantung. Kan? Jadi kita yang fakir ini, kita tidak dapat memahami secara akal kita yang terbatas, melainkan kita rujuk kepada hamba-hamba Allah, manusia, guru kita yang lebih alim dan lebih tahu daripada itu. Saya jumpa beberapa orang mufti. Mengapa kalbu itu organnya jantung tetapi dimaknai dengan hati? Hati yang dimaknai kepada jantung itu sebenarnya bukan liver, tetapi itulah rasa yang begitu maknawi pada bahagian itu. Sebab tu bila kita kata tadi marah kat orang, rasa yang terbuku tu di mana? Ni kat sini. Rasa bersarang aja kat sini. Suka orang pun kat situ juga rasanya. Nabi SAW bila menggambarkan tentang taqwa, Nabi isyarat di mana? At-taqwa hahuna.
Kembali kepada portfolio Khannas dalam parlimen syaitan tadi. Hadirnya rasa itu di mana? Allazi yuwaswisu fi sudurin nas. Sudur tu di mana? Dada. Kalau kita rujuk pada organ tadi, heart dengan liver, mana dekat dada? Posisinya? Jantung. Liver dekat bawah. Itu sudah memaknai organ itu betul dari sudut definisi. Tetapi apa yang diterjemahkan itu adalah bagaimana ekspresi, bagaimana nurani, bagaimana rasa yang terbit daripada itu. Bukan hanya fungsi itu semata-mata. Ia melalui indrawi dan akal manusia. Sebab itu, apa sahaja yang kita lihat itu akan dilanjutkan dengan proses kita memikirkan apa yang kita lihat selagi kita waras. Bila kita dah tafsir maklumat yang kita lihat tadi, dia terbit rasa sama ada kita suka ataupun tidak, apa sahaja penilaian daripadanya. Maka tidak hadir rasa itu semata-mata di sini, melainkan ia melalui kesinambungan indrawi yang Allah kurnia kepada kita. Itulah antara kesempurnaan insan. Sebab tu bukan calang pesanan supaya kita menjaga setiap anggota kita, terutamanya pandangan kita. Dalam semayang misalnya, seandainya fokus kita sudah lari daripada kekhusyukan, iaitu melihat bahagian sujud kita, lebih-lebih lagi bila imam baca panjang, mata kita dah mula pandang imam punya kopiah dengan baju hari ni tak matching. Mata yang lihat tadi, akal mentafsir, dia terbit rasa. Kata Nabi SAW, rasa yang terlintas di bahagian itu, walau hanya sekelumit zarrah, tak masuk syurga. Dan daripada bahagian itulah yang menjadi tempat tumpuan pandangan Allah Azza wa Jalla. Hanya satu lintasan, rasa terbit satu bisikan, ia merosakkan amalan yang kita buat. Antaranya Al-Quran berpesan, wahai orang beriman, jangan kamu batalkan pahala sedekah kamu dengan kamu menyakiti dan merasakan bahawa kamu telah berbakti kepada seseorang itu. Walaupun tak lafaz dengan mulut, rasa si fulan bin si fulan tu kalau aku tak tolong dulu tak apa jadi hari ni. Walaupun tak lafaz, tetapi hanya terbit, pahala tadi habis, batal, penat. Jadi dalam ayat ni, Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan manusia, dan Allah Subhanahu Wa Taala tidak membiarkan manusia itu terputus daripada ilmu dan pengawasan Allah. Wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh. Hatta yang terlintas di nurani itu Allah mengetahui. Satu reminder yang cukup besar nilainya. Dan Allah Subhanahu Wa Taala menggambarkan bagaimana kekuasaannya itu, wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Dan kami, ilmu kami pada cerapan ilmu Allah yang maha dalam itu kepada manusia. Ni gambarannya. Lebih dekat daripada urat leher manusia. Peganglah leher kita ni, cuba tarik urat merih kita ni. Tak boleh berpisah daripada kulit kita, tak boleh berpisah daripada daging leher kita. Tetapi dalam ayat ini Allah mengingatkan kepada kita orang beriman, khususnya ilmu Allah itu lebih dekat daripada urat leher kamu. Mana kamu nak lari? Untuk apa reminder yang begitu keras ini diperingatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Ini penutupnya, ayat yang ke-18. Ma yalfizu min qawlin illa ladaihi raqibun atid.
tidak ada sesuatu pun kata-kata yang dia ucapkan oleh manusia itu melainkan di sisinya ada malaikat raqib dan atid. Maka tajuk yang kita bawakan sebagai ingatan yang lebih dekat pada diri saya yang menyampaikan ini amat selari dengan suasana dan muamalat masyarakat kita, khususnya orang beriman, orang Islam. Sebab tu kita lihat asas kepada tajuk ini, hadis yang kita bawakan yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi, kata Nabi SAW, boleh jadi seseorang itu menuturkan satu kata-kata yang menurut penuturnya itu hanya biasa sahaja yang diungkapkan, kerana dia sudah biasa mengungkapkan sedemikian. Namun dengan sebab kata-katanya itu tercatat di sisi Allah akan kesalahannya, lalu dengan kesalahan itu menyebabkan dia dihumban ke dalam neraka Allah selama 70 tahun lamanya. Saya tinggalkan kerja rumah yang kedua bulan lepas. Kerja rumah yang pertama saya tinggalkan mengapa organ itu dinamakan jantung tetapi didefinisikan sebagai hati. Saya dah jawab tadi. Sekarang ni kerja rumah yang kedua. Saya tak tahu tuan-tuan ingat ke tidak kerja rumah ni. Saya nak tanya, dah cari ke belum makna istilah ni? Seingat saya lah, peringkat usia saya yang baru mengenal dunia dan bertatih ni, waktu saya kecil dahulu, sekolah rendah dulu, saya tak begitu kedengaran istilah ini. Apa istilah ni? Membawang. Boleh tak ya muslimin dan muslimat sekalian kongsikan kepada saya apa makna membawang ni? Mengapa diistilahkan dengan istilah membawang? Adakah membawang ni aktiviti kemasyarakatan? Saya nak tunjukkan ada satu restoran, tapi bukan dekat USJ lah. Ya. Nama restoran ni Membawang Corner. Dia ada tagline dia, every day is a good day to membawang. Tapi tuan-tuan jangan carilah kafe ni. Ya. Saya bawa sebagai contoh saja. Apa yang dimaknakan dengan membawang? Kita baca ayat yang ke-12. Daripada surah Al-Hujurat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni itsmun. Wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maytan fakarihtumuh. Wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Sadaqallahul azim. Menerusi ayat ini, ada satu peristiwa yang berlaku. Suatu hari Rasulullah SAW melalui satu kawasan yang mana kawasan itu adalah lokasi awam pertemuan masyarakat. Maknanya yang bertemu itu sendiri adalah sahabat-sahabat Rasulullah SAW yang sempat hidup sezaman dengan baginda. Lalu terlihatlah baginda Rasulullah SAW sekumpulan lelaki yang sedang rancak berbual. Ada 2-3 orang. Sampai sahaja bersebelahan dengan kumpulan yang sedang berbual ini, lalu berpisahlah salah seorang daripadanya keluar daripada kumpulan itu kerana ada urusan lain.
beredar sahaja salah seorang sahabat dan rakan yang sama-sama berbual sepanjang pemerhatian Rasulullah SAW tadi, dia langkah saja pergi, yang tinggal itu kumpulan yang tinggal lagi beberapa orang tu pun menceritakan tentang kawan dia yang pergi tadi. Tadi masa dia ada, tak cakap pun pasal tu. Rasulullah SAW berhenti pada kumpulan itu, lalu menyatakan secara terus teguran baginda kepada salah seorang yang sedang berkata tentang si fulan yang rakannya tadi, lebih baik engkau pergi bersihkan sisa-sisa makanan yang terselit di celah gigi engkau. Mafhum daripada sabda Nabi SAW. Si fulan tadi, sahabat yang tengah mengata kawan dia yang dah pergi tadi, dia terdiam. Lalu dia tanya kepada Rasulullah SAW, Ya Rasulullah, sesungguhnya aku tak makan sekarang ni. Aku sedang berbual dengan kawan-kawanku. Jadi, apa pentingnya untuk aku membersihkan sisa-sisa makanan yang engkau nyatakan terselit di bahagian gigiku? Tanya Rasulullah SAW, sukakah engkau memakan daging mayat saudaramu yang telah mati? Turun ayat yang ke-12 ini daripada surah Al-Hujurat. Kita telah mengetahui perkara yang nampak ringan dan remeh ini, tetapi jarang sekali kita menyedari ketika kita menuturkan tentang seseorang itu. Hingga begitu sekali Rasulullah SAW mengolah dengan hikmah dan wahyu yang Allah berikan kepada baginda itu untuk menegur sahabat. Akhirnya penyesalan yang begitu mendalam pada sahabat yang mengatakan sahabatnya tadi oleh kerana perumpamaan yang diberikan oleh Rasulullah SAW. Kalau kita lihat bahagian pertama yang merupakan bencana kepada lisan. Bulan lepas saya bawa kisah Luqman dalam surah Luqman ketika diperintahkan oleh majikannya untuk sembelih kambing. Lalu bahagian yang dipersembahkan untuk dijamu tetamunya adalah lidah dan hati. Dan bila ditanya oleh majikannya mengapa inilah bahagian yang terbaik dan inilah bahagian yang terburuk yang kau bawa sebagai persembahan, maka kata Luqman yang dicatatkan oleh Imam Ibn Jarir Al-Tabari dalam tafsirnya, tidak ada bahagian lain dalam satu tubuh itu apabila kedua bahagian ini baik, maka mulialah jasad itu. Itulah lidah dan hati. Jadi sebenarnya apa yang terbit pada lisan kita itu, itulah sebenarnya yang bersarang dan tersimpan dalam kesumat nurani itu. Kalau kita lihat ayat yang ke-12 ini, yang kita bacakan sebentar tadi, di pertengahannya Allah Subhanahu Wa Taala mengingatkan kepada orang beriman, janganlah ada antara kamu yang mengumpat sebahagian yang lain. Adakah kamu suka memakan daging saudaranya yang telah mati? Selain daripada sabda Rasulullah SAW dan peristiwa yang saya ceritakan tadi, maqam dan kedudukan teguran yang lebih tinggi adalah daripada ayat Al-Quran. Alah, ngumpat je pun. Bukankah kita pernah cerita suatu ketika dahulu, suatu hari Rasulullah SAW melalui kawasan perkuburan Baqi', diikuti oleh para sahabat di belakang. Lantas Rasulullah SAW berhenti di antara dua kubur. Dan Rasulullah bersabda kepada para sahabat, innahuma la yu'azzabani. Sesungguhnya kedua-dua penghuni kubur ini sedang diazab. Sahabat tak nampak, tapi itu wahyu. Kata Rasulullah SAW, ada pun sebab mereka diazab kerana di dunia dahulu mereka tidak mengelakkan dua perkara, yang perkara itu sebenarnya ringan untuk dielakkan, tetapi mereka telah melakukannya berulang kali. Yang pertama adalah apabila ketika qada hajatnya, dia tidak menjaga percikan air
najis itu. Lalu terkena pada pakaiannya, dia ambil tak kisah, lalu dia sembahyang. Dia beribadah, sedangkan pakaiannya terdapat najis. Yang pertama. Yang kedua, fakana yamshi bin nabimah. Sepanjang hidupnya di dunia dahulu, dia pergi sana, dia pergi sini, dia sentiasa menjaja cerita orang lain. Dia diazab sebelum azab hari akhirat. Berapa lama? Tunggu kiamat. Wallahualam. Maka kalau kita lihat definisi mengumpat, iaitu mengatakan sesuatu yang tidak disukai tentang saudara kita, yakni aneka cakap belakang. Itulah nilai umpatan. Bermakna, apa sahaja yang diperkatakan tentang saudara kita, yang apabila saudara kita mendengar sesuatu yang dikatakan itu dia tidak suka ataupun aib baginya, maka itulah yang dinamakan sebagai mengumpat. Dan saya sebut berulang kali, fitrah manusia adalah atas kebaikan. Sekalipun manusia itu melakukan keburukan, seandainya keburukan itu dikembalikan, orang lain lakukan keburukan itu pada dirinya, dia tidak akan boleh menerima keburukan itu. Lalu mengapa manusia masih melakukan keburukan? Itu ujian yang Allah beri kepadanya kerana telah dibekalkan dengan elemen kesempurnaan. Adanya akal, adanya petunjuk wahyu. Petunjuk wahyu itu telah dibawa oleh Rasul, dan Rasul itu diiktiraf sebagai sebaik-baik tauladan. Tetapi kalau manusia masih memilih untuk melakukan yang bertentangan dengan kebaikan itu, maka ia tertanggung atas perbuatan dan pilihannya. Seketika kita kembali kepada definisi ataupun istilah membawang tadi. Ayah-ayah, muslimin dan muslimat belum jawab lagi pada saya. Apakah sebenarnya makna membawang ini? Kita sulami lagi dengan satu kisah. Hasan al-Basri rahimahullahu ta'ala. Ada kisah yang dicatatkan oleh para ulama mengenai Hasan al-Basri, bagaimana akhlak beliau. Suatu hari, Hasan al-Basri diberitahu bahawa dia telah diumpat oleh si Fulan bin si Fulan, yang dia sendiri pun tak pernah berbual dengan si Fulan tu, tetapi si Fulan boleh mengatakan tentang dirinya. Hasan al-Basri pergi ke pasar, beli sebakul tamar, dihadiahkan kepada orang yang mengumpat tadi di rumahnya. Mengapa? Kita cerita lepas seruan azan ini. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, kesimpulan majlis ilmu kita pada malam ini, kita lihat bagaimana Abdullah ibnu al-Mubarak pernah mengatakan bahawa baik, ni ya, ni kata-kata Abdullah ibnu al-Mubarak. Kalaulah aku hendak mengumpat seseorang, mesti aku akan mengumpat ibu bapaku sendiri, kerana mereka berdua lebih berhak atas pahala-pahalaku. Kerana Rasulullah SAW telah berpesan, apabila kita mengata tentang seseorang itu, sebenarnya kita telah mengkreditkan pahala ke dalam akaun akhiratnya, lalu kita pula menanggung dosa dengan apa yang kita kata itu. Jadi, atas sebab itulah Hasan al-Basri rahimahullah ta'ala mendengar seseorang mengatakan tentang dirinya, dia menghadiahkan sebakul tamar di zaman itu. Sesuai dengan zaman itu, hadiah yang dapat dicari, pemberian yang dapat diberi. Kisah ini direkodkan dalam syarah sahih Imam Muslim oleh Ibnu Battal. Bila tuan rumah kata, apa hajatmu membawa sebakul tamar ini? Sesungguhnya aku mendengar engkau telah mengatakan sesuatu tentang diriku. Terima kasihlah kerana telah mengirimkan pahala ke akaun akhiratku. Maka aku membalasnya dengan kebaikan ini.
mulianya akhlak Hasan al-Basri rahimahullah ta'ala. Apakah sebenarnya yang tersirat daripada makna membawang ini? Hakikatnya, membawang ini adalah aktiviti kemasyarakatan yang dilakukan oleh kaum wanita, khususnya ketika kenduri kendara. Catering, zaman kita caterer di bandar ni tak ada gotong royong. Tapi ada beberapa tempat yang masih lagi mengamalkan secara tradisi ni, 2-3 hari lagi nak kenduri, dah kupas bawang, sediakan bahan-bahan nak masak. Asal makna membawang itu adalah aktiviti kemasyarakatan itu. Tetapi istilah membawang itu telah diluaskan sebutan dan pertalian maknanya pada hari ini. Kalau kita lihat, bawang ini mempunyai lapisan kulit yang begitu banyak, sehinggalah kepada bahagian yang paling tengah. Bahagian yang paling tengah tu yang paling manis sekali. Jadi istilah membawang ini sebenarnya cukup dalam dan dasar maknanya apabila kita menceritakan tentang hal seseorang itu, hakikatnya kita sedang mengupas satu persatu keaiban seseorang itu. Cukup dalam istilah yang diungkapkan ini, walaupun hanya membawa bawang itu sebagai satu tamsilan. Maka berhati-hatilah dalam suasana pada hari ini, lebih-lebih lagi hangat diperkatakan dah dekat dengan pilihan raya, masing-masing menjadikan topik ini sebagai topik perbualan yang cukup biasa walaupun di mana-mana. Jangan sampai walaupun yang dikatakan itu betul, tetapi seolah-olah kita berlebih-lebihan dalam menyatakan pada sesuatu itu. Sedangkan kalaulah sesuatu itu diuji kembali kepada diri kita dan diperkatakan kepada diri kita, boleh jadi kita juga membencinya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa memelihara lisan kita dan kita lanjutkan bicara ini pada pertemuan yang bulan yang akan datang. Saya yakin akan ada orang yang bertanya, apakah definisi mengumpat itu termasuk apabila kita membicarakan hal seseorang yang mempunyai kedudukan. Kita akan bincangkan secara petunjuk Al-Quran dan As-Sunnah, bagaimana wahyu dan petunjuk ini mendidik kita untuk menjadi orang mukmin yang bertakwa. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.